Teman-teman 24 masih bersama kami Panitia Ziarah Azkia. Kita akan sampai di Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang. Sebelum kita sampai, harusnya kita mengetahui profil dari muassis Pondok Pesantren API tersebut. Karena pondok tersebut sudah tidak asing lagi bagi kalian semua, khususnya teman-teman daerah Magelang. Langsung saja teman kami akan membawakan perihal tentang manaqib beliau, Yai Khudori, pendiri Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita sampai di Pondok Pesantren API, saya akan menceritakan sedikit tentang biografi beliau, Yai Khudori Tegalrejo Magelang. Jadi beliau niku merupakan putra dari ulama yang bernama Muhammad Ihsan dan ibu yang bernama Mujirah. Muhammad Ihsan merupakan penghulu di kota Magelang, di Tegalrejo Magelang di masa penjajahan Belanda. Oke teman-teman, kita sedikit-sedikit menggali tentang bagaimana perjuangan beliau dalam pencarian ilmu dan juga membangun Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang ini. Jadi Yai Khudori niku oleh ayahnya di masa setelah beliau tamat HIS, kalau sekarang niku ya sekolah setara dengan SD lah. Beliau dikirim oleh ayahnya ke Pondok Pesantren Payaman yang saat itu diasuh oleh Yai Sirot. Setelah beliau menimba ilmu di Pondok Pesantren Payaman selama 2 tahun, beliau lanjutkan penimbangan ilmu beliau di Pondok Pesantren Koripan yang diasuh oleh Yai Abdan. Setelah itu beliau lanjut lagi, tidak puas dengan ilmu yang beliau dapatkan, beliau lanjut ke pesantren yang diasuh oleh Yai Rohmat di daerah Geragap. Setelah 3 pesantren beliau dalami semua ilmunya, beliau lanjut lagi menuju ke pesantren Jawa Timur, yakni pesantren Tebu Ireng, Jombang, yang saat itu diasuh oleh Hadratus Syekh Yai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, di saat beliau mondok di Tebu Ireng ini, banyak kejadian-kejadian yang sangat inspiratif untuk kita jadikan teladan kepada beliau. Pertama, beliau itu di pesantren Tebu Ireng ini dikirim oleh ayahnya sebanyak Rp750. Namun yang beliau gunakan hanya Rp150. Sisanya beliau kembalikan lagi kepada orang tua. Satu teladan yang bisa kita tiru. Yang kedua, beliau membuat ruangan khusus untuk beliau jadikan sebagai tempat mutolaah, tempat menghafal. Dan beliau tanamkan dalam hati beliau peraturan tidak tertulis yang tidak boleh dilanggar, yakni beliau akan mutolaah sampai tengah malam dan tidak boleh tidur sebelum tengah malam selesai. Sehingga ketika beliau langgar peraturan tidak tertulis ini, beliau akan menghukum diri dengan berpuasa di keesokan harinya tanpa menikmati hidangan sahur. Jadi dari 2 kejadian tadi kiranya mampulah kita ambil teladan bagaimana kerasnya perjuangan beliau dalam mencari ilmu. Oke, kita lanjutkan menelaah bagaimana perjuangan beliau dalam mencari ilmu. Jadi setelah beliau kenyang menimba ilmu di berbagai pondok, apakah beliau pulang? Tidak, beliau lanjutkan rihlah keilmuan beliau di Pondok Pesantren Bendo Pare, Kota Kediri, yang saat itu diasuh oleh Yai Khosin Muhajir. Setelah beliau di pondok tersebut, beliau tidak puas dengan ilmu yang beliau dapatkan, beliau kembali pondok lagi di Pondok Pesantren Sedayu. Dan di Pondok Pesantren Sedayu inilah beliau mendalami Al-Quran selama 7 bulan. Setelah itu beliau tutup rihlah ilmu beliau di Pondok Pesantren Lasem, Jawa Tengah. Sekaligus setelah itu beliau mempersunting putri dari Yai Dalhar Watu Congol. Nah, setelah beliau mempersunting putri dari Yai Dalhar Watu Congol, beliau sematkan sisa umur beliau untuk khidmah kepada mertua beliau, yakni Yai Dalhar. Setelah bertahun-tahun khidmah kepada Yai Dalhar, dalam benak hati beliau
masih menyimpan bagaimana rasa yang sangat besar beliau untuk khidmah menyebarkan ilmu di kampung halaman beliau. Akhirnya beliau beranikan diri untuk sowan kepada mertua beliau guna meminta izin agar diperbolehkan menyebarkan ilmu di kampung halaman beliau. Ternyata izin beliau direstui oleh mertua. Akhirnya beliau berkesempatan untuk pulang ke kampung halaman. Dan di kampung halaman inilah beliau mendirikan pondok pesantren API atau PCC. Jadi setelah sepulang beliau dari Lasem, beliau mendirikan pondok tepatnya pada tahun 1944 Masehi, dan beliau resmikan pondok beliau dengan nama API, yakni pada tahun 1947 Masehi. Apa itu pondok API? Pondok API adalah singkatan dari Asrama Perguruan Islam, yang niatan beliau dalam menamai pondok ini supaya kelak santri-santri yang mondok di API akan menjadi api penerang umat dalam kegelapan. Setelah itu beliau terus melatih, terus mengajarkan santrinya bagaimana cara berdakwah, bagaimana mencari ilmu, dan tepatnya pada tahun 1977 jumlah santri di pondok pesantren API meningkat bahkan sampai tembus angka 1.500 santri. Kiranya itulah sedikit dari manaqib Yai Khudori yang dapat kami sampaikan. Oke teman-teman, satu pesan dari panitia ziarah Askia, tetap jaga kesehatan, jangan sampai mengantuk ketika tahlil. Cukup ngantuk panjenengan ketika melihat saya, tapi jangan sampai ngantuk ketika tahlil, karena tujuan dari ziarah ini adalah ya sampai di tempat ziarah. Kalau di bis monggo keso. Oke teman-teman, kiranya itulah yang dapat kami sampaikan tentang manaqib Yai Khudori Tegalrejo Magelang. Tetap patuhi aturan dari panitia ziarah, jangan lupa istirahat seperti apa yang dipesankan oleh Muntun kepada para pemain Mobile Legends. Jangan lupa istirahat. Sampai jumpa di tempat ziarah berikutnya. Sekian dari panitia ziarah dan terima kasih. Ngono tok kek.